Pernah tak anda mendengar kempen tentang kurangkan penggunaan kertas atau paperless? Pernah kan? Mungkin di sekolah anda ada. Kenapa agaknya pihak kerajaan dan juga pihak sekolah mengadakan kempen untuk mengurangkan penggunaan kertas? Tahukah anda yang kertas diperbuat daripada kayu dan kayu adalah berasal daripada pokok? Jika penggunaan kertas berterusan dengan banyak atau semakin meningkat, kita terpaksa menebang lebih banyak pokok. Apa agaknya yang akan terjadi jika lebih banyak pokok yang ditebang? Jom tonton video ini untuk mengetahui berkaitan dengan perhutanan dan juga pertanian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Hai, saya Cikgu Nuraini dan dalam video ini saya akan mengajar anda Sains Tingkatan 4. Baiklah, dalam video ini kita masih lagi dalam bidang pembelajaran 4 iaitu teknologi hijau dalam melestarikan alam. Kita akan teruskan kepada standard kandungan 4.4 iaitu sektor pertanian dan perhutanan. Mari kita lihat standard pembelajaran yang berikut. Yang pertama, nak menerangkan isu sosiosaintifik dalam sektor pertanian dan perhutanan. Yang kedua pula, nak mewajarkan aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosiosaintifik dalam sektor pertanian dan juga perhutanan. Sekarang mari kita lihat isu sosiosaintifik dalam sektor pertanian dan perhutanan. Peningkatan kepadatan penduduk serta perubahan taraf hidup merupakan antara faktor yang menyumbang kepada permintaan tinggi terhadap kawasan penempatan baharu, bekalan makanan yang mencukupi serta hubungan laluan pengangkutan yang baik. Jika kita lihat sekali imbas, seolah-olah perkara ini tidak menjadi masalah yang besar kepada kita, malah memudahkan kehidupan kita. Tahukah anda, semua ini boleh menjadi satu bencana yang dahsyat kepada kita seandainya perkara ini tidak dikawal dan diselia dengan baik. Antara isu sosiosaintifik adalah penerokaan hutan. Penerokaan hutan yang berleluasa akan mengganggu kitaran gas di bumi. Hal ini merujuk kepada hutan. Hutan merupakan peparuh bumi. Penukaran gas karbon dioksida kepada gas oksigen hanya berlaku semasa tumbuhan menjalankan proses fotosintesis. Pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka yang dilakukan oleh para petani di kawasan ladang mereka boleh menyebabkan berlakunya jerebu yang teruk. Keadaan yang berlarutan ini boleh menjejaskan kualiti udara di seluruh negara dan juga negara jiran. Pembukaan tanah. Banyak kawasan hutan dan pokok-pokok balak ditebang bagi pembukaan tanah, sama ada untuk tujuan penempatan baru atau pertanian. Jika tidak dikawal dan dibendung dari awal, perkara ini boleh menyebabkan berlakunya kejadian tanah runtuh, banjir besar dan juga kepupusan flora dan juga fauna.
Penebangan hutan. Permintaan yang tinggi terhadap perabot serta penggunaan kertas tanpa kawalan menyebabkan penebangan hutan dilakukan dengan berleluasa kerana kertas dan perabot berasal daripada pokok. Apa agaknya kesan pembalakan? Masihkah anda ingat kejadian tanah runtuh yang berlaku di Lebuh Raya Kuala Lumpur, Karak pada 11 November 2015 yang dipercayai berpunca daripada pembalakan yang tidak terkawal di hutan Lipur Lentang? Sekarang mari kita lihat isu sosiosaintifik dalam sektor pertanian. Penggunaan racun serangga dan juga baja kimia yang berleluasa boleh menyebabkan tanah tanaman tercemar. Keasidan tanah akan meningkat dan menyebabkan tanah itu tidak sesuai lagi untuk pertanian. Bahan kimia yang diserap oleh tanah juga boleh mengalir ke dalam sungai yang berhampiran. Ini akan menyebabkan pencemaran air di sungai-sungai. Apakah aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosiosaintifik sektor pertanian dan perhutanan? Mari kita lihat. Antaranya adalah merawat dan memproses kembali sisa-sisa pertanian untuk dijadikan baja kompos merupakan amalan teknologi hijau yang mampu mengawal keseimbangan alam semula jadi. Penanaman semula pokok-pokok boleh membantu mengekalkan spesies yang sedia ada. Aktiviti pembalakan perlu dikawal supaya sumber hutan terpelihara. Antaranya adalah wartakan lebih banyak lagi kawasan hutan simpan supaya ekosistem di hutan kekal dan seimbang. Sekarang mari kita lihat soalan uji minda. Soalan yang pertama, bagaimanakah kejadian tanah runtuh dan banjir lumpur boleh berlaku? Jawapannya adalah pembalakan yang tidak terkawal. Soalan yang kedua, nyatakan kesan penggunaan baja kimia yang berlebihan dalam pertanian. Jawapannya adalah baja kimia meresap ke tanah sehingga sampai ke sumber air seperti sungai. Akibatnya, air sungai tercemar. Selain itu, kadar keasidan tanah turut meningkat. Soalan yang ketiga, nyatakan dua kaedah yang boleh mengurangkan penebangan pokok di hutan. Jawapannya adalah menjimatkan penggunaan kertas atau mengurangkan penggunaan kertas serta mengawal dan menghadkan aktiviti pembalakan. Baiklah murid-murid, cikgu harap anda telah jelas berkaitan dengan sektor perhutanan dan juga pertanian. Dan cikgu harap anda boleh menerangkan berkaitan dengan aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosiosaintifik dalam bidang pertanian dan juga perhutanan. Jika murid-murid mempunyai sebarang persoalan atau pertanyaan, murid-murid bolehlah bertanya pada guru anda di sekolah nanti atau boleh rujuk buku teks.
Baiklah, kita telah sampai ke penghujung video. Cikgu harap anda telah subscribe channel Cikgu, channel Noraini Gaming. Terima kasih kerana menonton video ini. Bye.